Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada perbahasan topik yang seterusnya, iaitu al-wudu'u ba'da dukhuli waqtis salati, iaitu berwuduk selepas masuk waktu sembahyang. Jadi topik yang seterusnya ini masih lagi berkaitan dengan perempuan yang istihadah, iaitu perempuan yang istihadah nak sembahyang, maka wajib dia itu berwuduk setiap kali nak sembahyang. Dia tidak wajib mandi untuk setiap kali nak sembahyang bagi perempuan istihadah menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Syafi'i yang mu'tamad, tidak wajib perempuan istihadah itu mandi tiap-tiap kali nak sembahyang. Bahkan memadai mandi sekali sahaja yang hasil daripada hadas haid. Lepas daripada hadas haid ternyata istihadah, maka wajib mandi sekali untuk mengangkat hadas haid itu saja. Bukannya mandi tiap-tiap kali istihadah. Seperti mana hadis yang disebutkan minggu lepas ataupun beberapa hari lepas, hadis ada kaitan. Beberapa hadis sehari itu perempuan tu kena mandi 3 kali. Yang mana Nabi SAW bagi tahu kata suruh mandi pada waktu untuk sembahyang waktu zuhur. Dan dia sembahyang zuhur pada akhir waktu dan bermula sembahyang asar pada awal waktu. Kemudian mandi untuk maghrib pula. Dan maghrib dilakukan pada ketika akhir waktu dan masuk awal isyak dia kena buat. Dan mandi kali ketiga ketika waktu sembahyang subuh. Jadi itu tidak sabit dalam mazhab Asy-Syafi'i. Qala yajibu 'alal mustahadati. Wajiblah atas perempuan mustahadah, perempuan yang istihadah. Wajib an tatawadda'a. Takwil masdar jadi fa'il yajibu. Bahawa berwuduk ia perempuan istihadah lis-salati, kerana nak sembahyang. Lis-salati jar majrur, untuk sembahyang lah. Jadi wajib wuduk supaya dia boleh sembahyang. Ba'da dukhuli waqtiha waqtis salah, selepas daripada ba'da zaraf zaman, selepas daripada masuk oleh waktunya waktu sembahyang. Waktu-waktu sembahyang. Jadi kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu sembahyang tidak sah, wajib diulang kembali. Kerana apa? Kerana dia wuduk ketika itu lid-darurah, kerana darurah. Dan la darurata qabla dukhulil waqti. Tidak ada darurah sama sekali yang perlu untuk wuduk ketika sebelum masuk waktu. Ni. Wa aqibat ta'sibi, dan selepas daripada at-ta'sib, selepas daripada cawat. Dan dia berwuduk tu pula bukannya ketika masuk waktu segera tu, tak. Dia kena basuh farah dulu, dia kena sumbat kapah dulu, dia kena modeh dulu. Kemudian baru berwuduk. Di annaha, kerana bahawasanya nya mustahadah tu. Kejap. Kerana bahawasanya nya mustahadah tu. Tak kena pula li anna mustahadah. Kalau li'annahu elok lah. Li'annal wudu'a. Kerana bahawasanya wuduk itu khabar li'anna taharatun daruratun. Suci yang darurah. Suci yang darurah. Wuduk itu ialah suci yang darurah. Bukan mustahadah tu. Perempuan istihadah bukan suci. Dia nak kata taharah. Taharah yang dia buat itu ialah taharah darurah. Ataupun kita boleh kata li'anna taharata lil mustahadah, boleh juga. Kita nak bagi sah lah. Li'anna taharata lil mustahadati, kerana bahawasanya nya taharah bagi perempuan istihadah itu khabar taharatun daruratun, ialah taharah yang darurah. Daruratun ay daruriyatun, yang dibangsakan kepada darurah. Jadi taharah yang darurah, kalau orang yang sihat, orang yang salim, orang yang tidak ada daimul hadath, maka dia boleh wuduk sebelum daripada waktunya, kerana wuduknya itu bukan taharah darurah. Fala yajuzu qabla waqtiha waqtis salah, ay fala yajuzul wudu'u qabla waqtiha waqtis salah. Maka tafri'nya tidak harus, yakni haram.
ia wuduk sebelum waktunya waktu sembahyang. Jadi kalau dia buat juga wuduk tersebut, maka hukumnya adalah haram. Kerana tidak halal. Dia panggil at-tala'ub fil ibadah haram. Bermain-main dalam ibadat itu haram. Atau setengah perkara yang bermain-main ialah berwuduk ketika dia itu berhadas, istihadah ataupun haid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatawadda'u 'inda kulli salatin. Berwuduklah oleh engkau ketika setiap kali sembahyang. Tatawadda'u fi'il mudhari'. Tawadda'a yatawadda'u tawaddu'an. Tawadda'u fi'il madhi. Tatawadda'u seorang perempuan, fi'il mudhari'. Hiya. Tatawadda'u ni hiya. Wa qawlihi atah pada liqaulihi, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma tawadda'i, kemudian berwuduklah oleh engkau. Dia ejaan tu tak kena sikit. Tawadda'i tu ejaan dia ta, waw, dad, hamzah, ya. Hamzah dulu baru ya. Dia fi'il amar. Tawadda'i, berwuduklah oleh engkau, likulli salatin, bagi setiap sembahyang. Likulli jar majrur, salatin mudhafu ilaih. Wali'annaha ataf kepada liqaulihi, dan kerana bahawasanya taharah itu taharatu uzrin, taharah uzur. Taharah uzur lah, idhafah lah situ. Jadi kalau darurah tadi itu, kalau darurah tu dia bukan isi wasah, jadi kita boleh idhafah lah. Taharatu daruratin, taharah darurah. Taharah darurah. Biasanya ulama buat sifat tapi dia kena ya nisbah, taharatun daruriyatun. Begitu. Li'anna taharah, kerana bahawasanya taharah yang dibuat li mustahadah itu taharatu uzrin, ialah taharah uzur, iaitu taharah dengan sebab uzur, ada keuzuran, iaitu keluarnya darah senantiasa. Fataqayyadat, taqayyada yataqayyadu taqayyudan. Fataqayyadat bil waqti, maka berkaitlah ia taharah darurah bil waqti, jar majrur dengan waktu. Jadi ada kaitan dengan waktulah. Tak boleh dia luar daripada waktu. Kat tayammumi, seperti mana tayammum, jar majrur. Tayammum juga taharatu uzrin, taharatu daruratin. Maka dia perlulah dikaitkan, diikat dengan waktu. Selagi mana tidak masuk waktu, maka tidak ada istilah tayammum dan tidak ada istilah wudu bagi perempuan istihadah, kerana tidak ada darurah di situ. Wa hadzal qawlu, bermula pandangan ini, huwa dhamiru faslin, ialah ra'yul jumhuri, pandangan majoriti ulama. Ra'yu khabar al-jumhuri mudhafun ilaih. Wa qala al-imam Abu Hanifah, dan telah berkatalah oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah pula kata, yajuzu wudu'aha. Yajuzu wudu'uha, haruslah oleh wuduknya, wuduk perempuan taharah tu, perempuan mustahadah. Harus oleh wuduknya, wuduk perempuan yang istihadah tu, qablal waqti, sebelum daripada masuk waktu. Qablal waqti ay qabla dukhulil waqti, sebelum daripada masuk waktu. Dia kata, Imam Abu Hanifah kata harus, boleh je. Wa daliluna, dan bermula dalil kami Imam Abu Hanifah, ialah khabar ma dzakarnahu anifan, ialah barang yang telah menyebutlah oleh kami akan barang anifan, sebentar tadi. Iaitu apa? Yang Nabi SAW kata, thumma tawadda'i li kulli salati, ataupun tatawadda'u 'inda kulli salat. Jadi hadis itu menunjukkan tak ada pun Nabi SAW qaid dengan waktu. Itu kata Imam Abu Hanifah lah. Jadi dalil yang sama tapi faham beza. Dalil yang sama tapi faham berbeza. Itulah kita berhajat kepada para ulama. Amma idza kanatis salatu ghaira muaqqatatin, adapun jikalau adalah sembahyang itu khabar ghaira muaqqatatin, tidak berwaktu. Mana tidak ada waktu. Contohnya sembahyang sunat mutlak, tak ada waktu. Fa innaha, maka sesungguhnya sembahyang itu
fa innal mustahadata, maka sesungguhnya perempuan yang istihadah itu, khabar, tatawaddau, berwudu ia perempuan istihadah, inda iradati fi'liha fi'lis salah ghairu muakkatah. Berkehendak ketika berkehendak mengerjakan sembahyang. Iradati fi'liha idhafah masdar kepada maf'ul, fi'liha idhafah masdar kepada maf'ul. Jadi kalau sembahyang yang tidak berwaktu, iaitu sembahyang sunat mutlak, maka dia boleh untuk melaksanakan sembahyang tersebut bila mana yang dia nak, asalkan dia sudah berwuduk selesai. Sebab tu dalam kitab sebut boleh melaksanakan sembahyang sunat apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja. Nak sembahyang mutlak, berapa ratus rakaat pun boleh. Kalau ghairu muakkatah boleh, buat ikut apa berapa yang dia nak. Begitu juga kalau muakkatah, asalkan dia itu berwuduk kalau untuk sembahyang fardu. Dia berwuduk untuk sembahyang fardu, kemudian lepas sembahyang fardu, maka lepas pada tu dia boleh buat apa-apa sembahyang sunat yang berwaktu yang lain ke ataupun tak berwaktu. Cumanya kalau yang berwaktu, sembahyang sunat yang berwaktu, contohnya kita tidak sembahyang fardu dan kita nak sembahyang sunat yang berwaktu, maka begitu juga pastikan dia berwuduk dan menyuci farah tu dalam waktu dia. Contoh kita nak sembahyang duha, nak sembahyang duha jam pukul 7.30 masa waktu. Kita sembahyang subuh tadi batal dah sebab kita kecil. Lepas tu nanti kita nak sembahyang duha ni berwaktu. Jadi boleh ke tak kita mengambil wuduk sebelum 7.30? Tak boleh. Jadi kena ambil wuduk pada waktu masuknya 7.30 baru boleh. Begitulah maksud dia. Sebab tu dia qaid dengan muaqqatah dengan ghairu muaqqatah. Ghairu muaqqatah selesai. Bila-bila masa boleh buat. Tapi kalau muaqqatah dia kena masuk waktu dulu baru boleh untuk dia berwuduk. Kalau ghairu muaqqatah, ikut dia lah. Sebab dia tidak ada berwaktu, maka ikutlah dia nak basuh bila, nak berwuduk bila, sebab dia nak sembahyang sekali. Dia tidak perlu kepada masuk waktu, kerana dia tidak berwaktu. Adapun sembahyang sunat yang berwaktu, kena tunggu masuk waktu dulu, baru boleh untuk dia itu buat perkara-perkara yang kita dah sebut tadi. Wallahu a'lam.